Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam malam tadi berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN, pemimpin-pemimpin negara rakan dialog dan tetamu-tetamu khas yang menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dan pengerusi ASEAN. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Hutan Kota Bai Gelora Bung Karno, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Presiden Republik Indonesia dan isteri Ibu Hajah Iriana Widodo. Majlis juga diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Para pemimpin ASEAN dan rakan-rakan dialog akan meneruskan perbincangan mereka semasa sidang kemuncak ASEAN India ke-20, sidang kemuncak Asia Timur ke-18, sidang kemuncak ASEAN Australia ke-3 dan sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-13 hari ini. Pada sebelah petang kemarin, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN Plus 3 ke-26. Sidang kemuncak berlangsung di Jakarta, Convention Center Republik Indonesia. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan bahawa ASEAN Plus 3 APT telah berjaya memudahkan penyelarasan dalam pelbagai bidang dan membantu menangani krisis kewangan dan kesihatan yang memberi impak kepada rantau ini. Justru saling bekerjasama titah baginda adalah penting bagi memastikan keselamatan makanan, terutamanya untuk memastikan kesediaan yang berterusan bagi APT Emergency Rice Reserve yang mustahak dalam melindungi keselamatan makanan semasa kecemasan. Dalam mengakhiri titah, baginda mengiktiraf bahawa mekanisme yang relevan seperti Chiang Mai Initiative Multilateralization CMIM ASEAN Plus 3, Macroeconomic Office AMRO dan Asian Bond Markets Initiative telah dibangunkan untuk bertindak balas terhadap krisis ekonomi dan kewangan sebelum ini. Dalam hal ini, baginda menzahirkan rasa puas hati dengan perbincangan berterusan untuk meneroka penggunaan mata wang tempatan bagi menyelesaikan urus niaga serantau yang akan meningkatkan lagi kedaya tahanan serantau dan mengukuhkan perdagangan dan pelaburan. Tuan Yang Terutama Yoon Seok Yeol, Presiden Republik Korea selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN Plus 3 semasa menyampaikan ucapan menekankan kepentingan tindakan bersepadu untuk menangani cabaran masa kini iaitu ketegangan geopolitik dan krisis iklim ke arah memastikan ASEAN menjadi pusat perkembangan ekonomi. Sesi diikuti dengan kenyataan Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun, menyatakan komitmen Jepun terhadap multilateralisme, keselamatan makanan serta untuk menyokong pelaksanaan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific AOIP. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Li Xiang, Premier of the State Council, the People's Republic of China,
menekankan bahawa ia penting bagi ASEAN dan negara-negara APT untuk meningkatkan komunikasi bagi memastikan asas yang kukuh bagi APT dan membina komuniti ASEAN dengan masa depan yang sama. Pada sidang kemuncak itu, para pemimpin berbincang mengenai halat tuju masa depan APT bagi menyokong tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, ASEAN Plus 3 Leader Statement on Developing Electric Vehicle Ecosystem telah diluluskan. Selepas sidang kemuncak ASEAN Plus 3 ke-26 ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berangkat bersama para pemimpin lainnya bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-11 di Jakarta Convention Center Republik Indonesia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengiktiraf sokongan Amerika Syarikat yang berterusan terhadap usaha-usaha ASEAN dalam pembangunan komuniti serta dalam memastikan rantau ini kekal aman dan makmur. Oleh itu, baginda menyambut baik ASEAN US Leader Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang mengesahkan semula komitmen untuk memajukan kerjasama praktikal dengan berpusatkan pada ASEAN. Baginda juga menzahirkan penghargaan kepada Amerika Syarikat atas penekanan berterusan terhadap peningkatan kesaling hubungan antara rakyat dan pembangunan modal insan. Golongan belia selaku pemangkin perubahan berpotensi untuk meningkatkan lagi kemajuan sosioekonomi. Oleh itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menggalakkan kedua-dua belah pihak untuk meneroka peluang-peluang penempatan dan kerjasama penyelidikan bagi para penuntut yang merangkumi pelbagai bidang terkemuka. Baginda juga menyebut baik kerjasama dalam perubahan iklim dengan menghubungkan agensi-agensi relevan di Amerika Syarikat bersama ASEAN Center for Climate Change melalui penyelidikan bersama, analisis dan perkembangan dasar. Sementara itu, puannya terutama Kamala Harris, Naib Presiden Amerika Syarikat, semasa menyampaikan ucapan antara lainnya mengongsikan dengan memanfaatkan perkongsian Amerika Syarikat bersama ASEAN akan dapat meraih peluang besar untuk pertumbuhan melalui pelaburan dalam ekonomi digital, usaha untuk mengatasi perubahan iklim dan penubuhan pusat ASEAN Amerika Syarikat di Washington DC. Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dan pengerusi ASEAN selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN Amerika Syarikat seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang menggalakkan peningkatan keselamatan makanan dan tenaga melalui kerjasama dalam bidang tenaga bersih dan sektor pertanian. Pusat ASEAN Amerika Syarikat juga diharapkan menjadi pemangkin bagi pertukaran antara masyarakat. Dalam sidang kemuncak itu, para pemimpin menyambut baik peranan positif Amerika Syarikat di rantau ini dan mengalu-alukan peningkatan kerjasama dalam bidang pembangunan modal insan, digitalisasi, tenaga yang dapat diperbaharui, belia dan pemerkasaan wanita. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, ASEAN-US Summit Leaders Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific telah diluluskan. Selesai sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-11 ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN Canada di Jakarta Convention Center Republik Indonesia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada mereka yang terjejas akibat kebakaran hutan yang dahsyat melanda Kanada dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Melihat pada cabaran-cabaran yang dihadapi di peringkat serantau, baginda menzahirkan kegembiraan dengan penubuhan perkongsian strategik ASEAN-Kanada bagi meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang yang lebih kritikal dan berkepentingan bersama. Peningkatan bencana yang berhubung kait dengan iklim seperti kebakaran hutan, peningkatan suhu air laut dan pencairan ais di kutub telah menyerlahkan keperluan segera bagi tindakan iklim. Tahun 2023 juga dijangka menjadi tahun terpanas yang pernah dicatatkan.
Oleh itu, Kebawah Dulia Maha Mulia menekankan sokongan Kanada terhadap ASEAN Centre for Climate Change yang dihoskan oleh negara Brunei Darussalam akan membantu ASEAN bagi mewujudkan strategi dan dasar iklim bagi mengurangkan dan menangani cabaran-cabaran ini. Pada mengakhiri titah, baginda menitik beratkan keperluan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pengeluaran pertanian dan keselamatan makanan. Baginda juga menyambut baik kelulusan ASEAN-Canada Joint Leaders Statement on Strengthening Cooperation on Food Security and Nutrition in Times of Crisis. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada, semasa menyampaikan ucapan antara lainnya mengongsikan bahawa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan Strategi Indo-Pacific Canada adalah selaras dan mempunyai komitmen yang jelas terhadap keamanan dan kestabilan. The urgency for effective climate action. Di samping itu, Kanada juga menyatakan hasrat untuk menyertai mekanisme yang dipimpin ASEAN seperti Sidang Kemuncak Asia Timur dan Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-Kanada, seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang antara lainnya berharap untuk penyelesaian awal rundingan mengenai perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada serta menyeru untuk mengukuhkan seni bina kesihatan serantau dan kerjasama dalam penyesuaian dan pengurangan kesan-kesan perubahan iklim. Dalam sidang kemuncak itu, para pemimpin berbincang bagi meningkatkan hubungan ekonomi antara ASEAN dan Kanada dan memanfaatkan kekuatan Kanada dalam bidang-bidang kerjasama seperti ekonomi digital dan pembangunan modal insan melalui program pendidikan dan biasiswa. Pada penghujung sidang kemuncak Joint Leaders Statement on ASEAN-Canada Strategic Partnership dan ASEAN-Canada Joint Leaders Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis telah diluluskan. Pada sebelah pagi kemarin, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan bagi menangani kesan peningkatan suhu dan cuaca ekstrim serta mengalu-alukan pengukuhan kerjasama dengan berkongsi teknologi dan kepakaran inovatif melalui ASEAN Centre for Climate Change. Di samping itu, Titah Baginda, pendekatan holistik akan dapat membantu menangani kesan perubahan iklim selain mengukuhkan lagi kerjasama ASEAN-China Comprehensive Strategic Partnership. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN-China ke-26 di Jakarta Convention Centre Republik Indonesia. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Dalam titah, Kebawah Dulia Maha Mulia mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Li Xiang, Premier of the State Council, the People's Republic of China, ke sidang kemuncak ASEAN-China buat kejulung kalinya, mengimbas kembali kerjasama kokoh dan saling bermanfaat antara ASEAN dan China sejak perubahan hubungan dialog pada tahun 1996. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Republik Rakyat China kerana memberikan penekanan terhadap peningkatan hubungan sosio-kebudayaan yang menjadi asas untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan antara ASEAN dan China. Titah Baginda, bencana alam yang semakin kerap berlaku telah memberikan kesan yang ketara kepada pengeluaran pertanian dan pemakanan serta perdagangan produk pertanian utama. Dalam hal ini, Baginda mengalu-alukan bagi meneruskan kerjasama praktikal yang tertumpu kepada perkongsian amalan pertanian yang berdaya tahan dan mampan serta mengukuhkan rantaian bekalan makanan. Ia juga bertujuan untuk meningkatkan jaminan makanan di rantau ini dan juga meningkatkan kesiapsiagaan bagi menghadapi krisis masa hadapan. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Li Xiang antara lain menyatakan komitmen ke arah kemajuan dan kemakmuran serantau melalui kerjasama dalam bidang perdagangan, kesaling hubungan serantau dan perubahan iklim.
Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dan pengerusi ASEAN seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN mengenai hubungan dialog ASEAN-China yang antara lain menggariskan ASEAN dan China mempunyai tanggungjawab bersama dalam memelihara keamanan dan kestabilan serantau. ASEAN dan China juga harus sama-sama memastikan kerjasama ASEAN-China ditumpukan kepada masa depan rakyat. Semasa sidang kemuncak tersebut, ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN membincangkan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi dan perdagangan antara ASEAN dan China serta dalam bidang transformasi digital, kesaling hubungan dan pertukaran antara rakyat. Pada penghujung sidang kemuncak, ASEAN-China Joint Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan ASEAN-China Joint Statement on Deepening Agricultural Cooperation telah diluluskan. Semasa berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN, Republik Korea ke-24 pula Kebah Duli Yang Maha Mulia bertitah yang antara lain merakamkan penghargaan terhadap sokongan Republik Korea kepada usaha-usaha pembinaan komuniti ASEAN selama ini, termasuk inisiatif Solidariti ASEAN Korea KASI yang menunjukkan komitmen Republik Korea untuk meningkatkan kerjasama dengan ASEAN. Kerana itu, baginda menggalakkan bagi meneruskan usaha bersepadu untuk memajukan transformasi digital di rantau ini, termasuk melalui inisiatif seperti ASEAN Republic of Korea Startups Partnership bagi merapatkan jurang digital antara para peniaga ASEAN dan Republik Korea untuk memastikan perdagangan serantau yang lebih dinamik. Sidang kemuncak ASEAN Republik Korea berlangsung di Jakarta Convention Center, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi Kebah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Dalam titah, baginda juga menekankan peranan penting golongan belia dan perlunya menyediakan lebih banyak peluang untuk para belia berkembang maju dan cemerlang. Dalam hal itu, baginda mengalu-alukan program-program dan inisiatif-inisiatif seperti sidang kemuncak belia ASEAN Republik Korea dalam menyediakan platform bagi para belia ASEAN dan Republik Korea untuk menjalinkan hubungan rapat dan bertukar-tukar pendapat untuk meneroka bidang kerjasama yang berpotensi. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Yoon Seok Yeol, Presiden Republik Korea, dalam ucapan menekankan sokongan Republik Korea terhadap sentraliti ASEAN dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific AOIP yang dapat dilihat melalui KASI. Semasa sidang kemuncak tersebut, Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN Republik Korea menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang antara lain menyatakan 3 bidang keutamaan bagi hubungan dialog ASEAN Republik Korea. Ia termasuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Republik Korea dan Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. Ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN menggalakkan ASEAN dan Republik Korea untuk terus meningkatkan kesaling hubungan dan rantaian bekalan serantau bagi memastikan rantau ini berdaya tahan apabila menghadapi cabaran berikutan perkembangan serantau dan global. Pada penghujung sidang kemuncak Joint Statement of the 24th ASEAN Republic of Korea Summit on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific AOIP telah diluluskan. Selesai sidang kemuncak ASEAN, Republik Korea ke-24 Kebah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN Jepun ke-26 di Jakarta Convention Center, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi Kebah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin.
Semasa sidang kemuncak tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah perkongsian ASEAN-Jepun telah diperkukuhkan dan terus berkembang dengan lebih strategik dan saling menguntungkan. Kebanyakan pembangunan perindustrian terawal ASEAN dicapai melalui kerjasama yang berjaya sekaligus dapat menyumbang kepada kapasiti pengeluaran ASEAN. Baginda juga bertitah aktiviti-aktiviti tersebut bersama usaha-usaha Jepun untuk menyokong dan mempromosikan pertukaran budaya dan rakyat dengan rakyat telah membina asas yang kokoh untuk saling memberikan kepercayaan dan keyakinan. Ketiga, ASEAN dan Jepun meraihkan ulang tahun persahabatan dan kerjasama ke-50. Baginda menzahirkan kegembiraan atas penubuhan perkongsian strategik komprehensif ASEAN-Jepun. Ini akan dapat memberi peluang untuk memajukan persahabatan emas ASEAN-Jepun ke arah keamanan dan kemakmuran keseluruhan di rantau ini dan memberi manfaat kepada rakyat untuk kesejahteraan berterusan. Menyentuh mengenai perubahan iklim, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan bahawa ia merupakan perkara kritikal yang dihadapi oleh semua pihak dan kekal menjadi cabaran yang kian meningkat terutamanya kerana cuaca ekstrim di seluruh rantau ini yang menjejaskan mata pencarian dan kehidupan rakyat. Walau bagaimanapun, isu tersebut telah menguatkan keazaman semua untuk saling bekerjasama dalam mengurangkan kesannya. Justru baginda menekankan komitmen penuh untuk melaksanakan agenda tindakan perubahan iklim ke arah masyarakat berasaskan tenaga bersih dan rendah karbon. Pada penghujung tidak, baginda berharap dapat bekerjasama rapat dengan Jepun melalui ASEAN Centre for Climate Change dalam membentuk dasar yang memacu usaha kolektif ke arah mencapai Asia Zero Emission Community. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun, menekankan komitmen Jepun terhadap inisiatif yang akan mengukuhkan kerjasama antara ASEAN dan Jepun seperti Japan ASEAN Connectivity Initiative dan sumbangan Jepun sebanyak $100 juta Amerika kepada Japan ASEAN Integration Fund JAIF. Pada sidang kemuncak tersebut, Tuan Yang Terutama Sarun Charoen Suan, Ketua Delegasi Thailand, kemudian menyampaikan kenyataan bersama ASEAN mengenai hubungan dialog ASEAN-Jepun yang mempromosikan sinergi antara ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan inisiatif Jepun Free and Open Indo-Pacific bagi manfaat bersama kepada kedua-dua belah pihak serta penggunaan penuh dan efektif perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP. Para pemimpin menyambut baik untuk menaik taraf hubungan dialog ASEAN-Jepun ke perkongsian komprehensif strategik dan menggariskan bidang-bidang kerjasama utama antara ASEAN dan Jepun seperti tenaga yang dapat diperbaharui, inovasi, kesaling hubungan dan keselamatan siber. Pada penghujung sidang kemuncak, Joint Statement on the Establishment of the ASEAN-Japan Comprehensive Strategic Partnership telah diluluskan. Pada sebelah pagi kemarin juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Hun Manet, Perdana Menteri Kemboja. Perjumpaan dua hala berlangsung di Jakarta Convention Centre, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Kemboja mula terjalin pada 9 Jun 1992 dengan kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam bidang perdagangan, pendidikan, belia, sukan dan kebudayaan. Semasa perjumpaan dua hala, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama mengulangi kembali hubungan istimewa yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Kemboja melalui kerjasama dalam bidang pertukaran antara masyarakat, perdagangan dan pertahanan.
Kedua-dua pemimpin juga menggalakkan penerokaan peluang-peluang untuk meningkatkan lagi kerjasama antara kedua-dua negara. Di samping itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyampaikan undangan kepada Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama juga menjunjung Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk berangkat mengadakan lawatan ke Kemboja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya berangkat mengadakan perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Perjumpaan berlangsung di Jakarta Convention Centre, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam mula terjalin pada 29 Februari 1992 dengan kedua buah negara bekerjasama secara meluas dalam bidang perdagangan, tenaga, pendidikan, akuakultur dan pertukaran antara rakyat. Semasa perjumpaan dua hala, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama antara lainnya menggariskan perkembangan kerjasama yang menggalakkan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam, khususnya dalam 4 bidang, iaitu minyak dan gas, industri kimia, produk-produk halal dan pertukaran antara masyarakat. Selain itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama menyambut baik pengukuhan hubungan antara kedua-dua buah negara melalui peningkatan kerjasama dalam bidang tenaga dan keselamatan makanan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Timbalan Sultan berkenan berangkat menyaksikan perlawanan persahabatan antara pasukan bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam menentang Sabah FC. Perlawanan berlangsung malam tadi di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas. Dalam perlawanan tersebut, pasukan bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam tewas 1-3 kepada Sabah FC. Gol tunggal pasukan kebangsaan diperoleh menerusi jaringan Adi Said pada minit ke-56. Manakala gol-gol Sabah FC masing-masing diperoleh menerusi Ramon Machado de Macedo, Muhammad Jafri Firdaus Chiu dan Muhammad Sapi Ashri. Perlawanan persahabatan ini diadakan sebagai persiapan menghadapi pusingan kelayakan Piala Dunia 2026. Cukup baik. Satu gerakan baik. Itulah gol kedua. Sempena ulang tahun penubuhan Darussalam Pilotage Services Sendirian Berhad DPS ke-5, diadakan Majlis Penyampaian Anugerah Pensijilan ISO. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pangeran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. DPS menyediakan perkhidmatan pilotage dan towage meliputi kawasan-kawasan khusus di daerah Brunei dan Muara dan Lumut. Pada 31 Julai, DPS telah diterima sebagai Ahli Majlis Maritim Baltik dan Antarabangsa BIMCO yang antaranya menyeragamkan piawaian dari segi amalan dan kontrak komersial.